Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Maya untuk Mingguan Aman sekali ini. Berita pertama, kita mulakan mengenai LHDN yang mana satu unit khas dinamakan sebagai Section Audit Digital telah diwujudkan. Di sini dia bertujuan bagi memantau aktiviti para influencer dan usahawan digital yang hidup mewah tetapi tidak bayar cukai seperti yang ditetapkan. Melaluinya, mana-mana pihak terlibat perlu mengemukakan bukti yang berkaitan perniagaan dijalankan bagi memudahkan pemantauan dilakukan. Seterusnya mengenai NASA yang dikatakan telah berjaya menghantar isyarat komunikasi laser sejauh 16 juta kilometer. Tapi bagaimana? Sebuah eksperimen untuk sistem komunikasi Deep Space Optical Communication berasaskan laser telah dijalankan. DSOC ini telah diletakkan pada sebuah kapal Psyche yang dilancarkan pada 13 Oktober lalu. Kemudian, isyarat laser daripadanya dihantar ke bumi yang berkedudukan sejauh 16 juta kilometer dengan tempoh masa diambil sekitar 50 saat. Ianya berjaya sekaligus menjadikan isyarat laser paling jauh pernah dilakukan. Kemuncak ujian pula menghampiri Marikh yang terletak 377 juta kilometer daripada bumi. Sebagai peringatan, Google telah memerlukan proses memadam mana-mana akaun Gmail yang diklasifikasikan sebagai tidak aktif sejak 1 Disember lalu. Misalnya seperti akaun yang tidak digunakan selama 2 tahun dan tindakan ini diambil kerana ia berpotensi diserang atau digodam. Notifikasi khusus akan dihantar beberapa bulan sebelum akaun dipadam dan kesemua kandungan termasuklah Drive, Meet dan sebagainya akan dipadam selama-lamanya dan tidak boleh dikembalikan. Kereta sedan baru Proton S70 ditawarkan secara rasmi di Malaysia. Harga jualan adalah bermula 73,800 sebuah untuk model eksekutif, kemudian meningkat kepada 79,800 untuk model premium, 89,800 untuk model flagship dan 94,800 untuk model flagship X yang paling mercu. Perbezaan bagi keempatnya terletak pada tiada sistem ADAS pada model premium dan eksekutif, namun setiap kenderaan ini hadir dengan 6 beg udara serta enjin 1.5 liter berkuasa turbo yang mampu menjana hingga 150 kuasa kuda. Kemudian terdapat juga sistem 7 gear automatic dual clutch dengan kawalan manual. Bukan itu saja, pemilik turut boleh memilih 3 mod pemanduan iaitu Eco, Comfort atau Sport. Melengkapinya juga adalah sistem Inforia 12.3 inci yang boleh dikawal dengan arahan suara High Proton. Kemudian, 5 port USB-A juga diletakkan pada kabin untuk pelbagai keperluan dan hadir dengan insurans selama 5 tahun tanpa had bantuan. Berita baik buat semua apabila kredit RM100 program eMadani sudah boleh mula ditebus bermula hari ini iaitu 4 Disember 2023. Ia boleh ditebus melalui 4 aplikasi yang mengambil bahagian seperti MAE, Settle, ShopeePay dan Touch 'n Go e-wallet. Selain RM100, terdapat juga pelbagai insentif tambahan dalam bentuk voucher, pulangan tunai, diskaun dan mata ganjaran turut diberikan sepanjang tempoh program ini. Namun perlu diberi perhatian juga penggunaannya hanya boleh dibelanjakan sehingga 29 Februari 2024. Pendaftaran GX Bank yang merupakan bank digital pertama di Malaysia telah dibuka secara rasmi. Ia boleh dibuat dengan hanya memuat turun aplikasi GX Bank di App Store dan Google Play Store, kemudian memerlukan anda melengkapkan beberapa butiran peribadi termasuk gambar kad pengenalan untuk melengkapkan proses. Terdapat juga dompet simpanan saving pocket yang membolehkan anda menyimpan wang dengan pendapatan 3% tahun. Bagaimanapun GX Bank menegaskan di sini yang mana simpanan ini tidak patuh syariah. Seterusnya mengenai Google DeepMind yang telah menemukan sebanyak 2.2 juta struktur kristal baru yang bersamaan dengan kajian selama 800 tahun. Daripada jumlah itu, sekitar 380,000 adalah stabil dan boleh digunakan. Menurut DeepMind, lagi 736 struktur yang diramalkan oleh NOM telah pun dihasilkan di dunia sebenar oleh pelbagai makmal yang terlibat. Dalam sekelip mata, jumlah struktur kristal yang stabil yang diketahui oleh sains meningkat ke 421,000 dengan bantuan NOM. WhatsApp kini menawarkan ciri baru yang membolehkan anda menyembunyikan sesebuah perbualan di sebalik frasa kod rahsia. Ini bermakna sesuatu perbualan itu tidak akan dipaparkan dan pengguna boleh membuat carian dengan frasa rahsia ditetapkan menerusi kotak carian di aplikasi. Cara mengaksesnya juga mudah dengan hanya klik seketika pada sesuatu perbualan, kemudian klik pada titik menu, pilih lock check dan kunci sembang. Pengenalannya juga merupakan tambahan kepada ciri mengunci WhatsApp yang sedia diperkenalkan sebelum ini. Berita seterusnya mengenai 5 syarikat telekomunikasi tempatan akhirnya memeterai perjanjian untuk pegangan equity DNB.
Ini termasuklah Celcom Digi Berhad melalui Infranation Senam Berhad, Maxis Berhad, Telekom Malaysia Berhad, U-Mobile Senam Berhad dan YTL Power International Berhad. Setiap satu daripada syarikat ini telah membayar sebanyak 233 juta untuk mengambil 14% pegangan equity ke atas DNB dan apabila digabungkan, kesemua mereka memiliki 70% daripada pegangan equity ke atas syarikat berkenaan. Dengan ini, sudah tiba masanya untuk memastikan bahawa liputan rangkaian 5G kebangsaan dapat dipertingkatkan ke 80% kawasan berpenduduk menjelang penghujung tahun ini. Berita minggu ini ditutup dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dikatakan meneliti dan mengkaji penggunaan teknologi satelit sebagai medium menara telekomunikasi. Ia sedang dilakukan melalui SKMM dan sekiranya berhasil, ia dijangka dapat menyelesaikan masalah pelbagai titik hitam tanpa liputan telekomunikasi pada hari ini. Selain internet melalui satelit, beberapa teknologi baru turut sedang dibangunkan yang akan menggunakan satelit sebagai menara komunikasi. Namun buat masa ini masih di peringkat awal dan tidak tahu hasil akhirnya kelak. Baiklah, sekian daripada saya Maya untuk mingguan kali ini. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Jaga diri semua. Bye!